Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam. pagi. 26 Februari 2024 dan pertama kali dalam tahun 2024 ni bersama dengan seorang budak nakal bersama nama Fazli Fuad. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasihlah Abang Nasr Rahman. Kalau anda masih ingat lagi, Nasr Rahman masuk MHI, siaran pertamanya bersama dengan saya lah. Betul. Kan? Jadi ianya seperti macam mengibas kembali kenangan Nasr Rahman berada di Malaysia hari ini. Hari ni hari Isnin, bang. Hari Isnin ni kita tak nak mereka beranggapan yang macam yelah orang cakap mandi blues dan sebagainya. Tak mau. Kita nak hari Isnin ni anda bersemangat, lebih-lebih lagi menyaksikan dua jejaka ni. Dan kerana itulah mungkin kami digandingkan bersama pagi ini untuk menceriakan pagi anda. Dan kalau cakap pasal ceria ni, kita lihat cuaca kita dulu. Jadi apa kita dapat lihat di sini, cerah-cerah secerah. Sebelum abang tengok cuaca ni, pandangan abang tentang cuaca sekarang macam mana? Saya kalau tanya saya sekarang, punyalah semalam saya pergi Temellow. Saya pergi pasar pagi apa semua kan. Memang keadaan cuaca panas berlarutan sampai ke KL dan saya anggap biasa kalau hujan biasa kalau panas akan hujan. Tidak berlaku hujan. Tidak langsung panas, bahang. Tapi saya difahamkan, bukan saya di Pahang, di kawasan utara ni 35 hingga 37 darjah Celsius dan sudah pun dikeluarkan amaran buat orang ramai di luar sana untuk berteduh-teduhlah dan minum air yang banyak. Tapi ini mungkin berita baik untuk mereka yang berada dekat Petaling Jaya dan di sekitar Alor Star. Sebab kalau kita tu dekat Zipat 20 petang, insya-Allah petang nanti akan berlaku hujan. Tunggulah hujan. Panas lain macam lah kat sini. Ipoh. Tapi setakat di sana di Ipoh dan juga Senai, alhamdulillah Putrajaya dijangkakan hujan pada waktu petang. Begitu juga dengan Melaka di kawasan Akro ya. Selain daripada itu, semuanya panas-panas belaka. Tapi kita memerlukan keadaan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab kalau berlaku cuaca yang panas, kalau untuk proses penanaman padi itu akan tumbuh dengan matangnya. Kalau hujan takutlah padi itu tak tumbuh dengan semata-matangnya. Cerita pasal padi memang hangat diperkatakan sekarang. Kalau kita nak tengok isu yang dicanangkan setakat ini, inilah dia cadangan beras putih Madani yang mampu sekat campur tangan kartel. Jadi kalau anda mungkin kurang cakna akan isu yang dibawa ke depan daripada Majlis Tindakan Sara Hidup Negara untuk memuktamadkan isu harga beras putih Madani, dikatakan RM30 sekampit untuk 10 kilo. Macam mana? Kalau harga tempatan dulu RM2.60 1 kilo. Sekarang ni RM30 10 kilo. Ada kenaikan harga sikit. Tapi ada juga mereka yang beranggapan bahawa kenaikan itu mungkin tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu drastik bagi setengah orang kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita lihat kasus ada peningkatan. Biasalah rakyat Malaysia ada kata kalau ada berlaku peningkatan itu macam-macam yang berlegar di fikiran mereka. Dan kalau kita lihat juga dari segi faktor kenaikan harga ini juga kita harus nak menyimbangi juga untuk menyimbangi kita sebagai rakyat Malaysia yang makan beras sehari-hari dan juga kita nak menyimbangi kadar untuk mereka ni, kadar peningkatan kos sara hidup mereka yang mana mereka ini bergelar sebagai pesawat padi. Tepat sekali. Jadi mereka yang menjadi pengeluar para petani-petani kita, kebajikan mereka juga harus dijaga. Jadi kita macam buat balancing act ini ya Fad. Jadi macam mana mungkin kita dapat mentengahkan isu beras Madani ini dengan cuba menjelaskan kepada orang ramai di luar sana dan cakna akan isu-isu yang sedang merungkai sekarang. Betul. Okey. Jadi tentang perkara ini bercakap tentang beras putih Malaysia Madani ini akan kita rungkaikan sebentar lagi bersama dengan Tuan Syed Zikri Syed Hassan Syabuddin, pengerusi kluster keterjaminan makanan Majlis Perundingan Melayu sebentar saja lagi. Tapi setakat ini apa kata kita ada kejutan baru di set MHI ini. Jadi mungkin kita nak mereka tak nampak lagi ni. Berikan introduksi yang bernas, berhibur dulu dengan seorang artis yang pernah bersama kita di MHI dengan suara yang merdu. Kalau pagi-pagi ni nyanyi tinggi-tinggi ni memang hebat betul. Itulah dia persembahan daripada Shazrin Shahrum dengan single terbarunya Sia. Okey, jom kita saksikan. Sudah puas ku meronta semua beban yang mendasar, namun kau berdiam, mendiam, membisu tak bernada. Siapakah gerangannya, tinggalkan baru di jiwa. Tanpa kau rasa bersalah, kau hanya menghina ketika ku ada. Siapa kau sebenarnya? Cinta
tak bernyawa. Temani aku yang lemah tiadamu, menjaga diriku kau siap. Kini kerasku menolak semua beban yang mendesak, namun ku diam, berdiam, mendiam, membisu, ku melangkah. Siapakah gerangannya, tinggalkan baru di jiwa. Tanpa kau rasa bersalah, kau hanya menghina ketika aku ada. Siapa kau sebenarnya, cinta tapi tak bernyawa. Temani aku yang lemah tiadamu, menjaga diriku kau siap. Biar ku pergi jauh darimu. Siapakah gerangannya, tinggalkan baru di jiwa. Tanpa kau rasa bersalah, kau hanya menghina ketika ku ada. Cinta tapi tak bernyawa. Temani aku yang lemah, menjaga diriku kau siap. Oh, itu dia lagu Sia, runut bunyi drama yang sedang disiarkan di slot Samarinda di TV3, Rindu Kasih 2. Suara pagi-pagi macam ni kan. Saya pun kita bergaduh. Kau lah pergi dulu. Aku simpan dah dekat dia kan. Macam tu kan. Sebab takut masuk-masuk tadi, kita pun nanti akan bersama-sama nanti. Berjurak batu. Tapi saya pasti ramai di antara penonton Malaysia hari ini yang melihat drama tersebut, mereka dengarkan lagu tu. Lepas tu barulah mereka tahu, oh rupanya awak yang nyanyi. Ini dia saya nak kenalkan kepada anda, Shazrin Shahrom. Jadi macam mana sambutan daripada orang ramai mungkin di media sosial? Banyak saya baca, berantunya lagunya. Jadi apa pendapat Shazrin penyanyi? Memang betul lah apa yang dikatakan tu. Semua orang memang tengok cerita Rindu Kasih 2 sebagai sambungan daripada Rindu Kasih yang pertama kan. So bila Rindu Kasih 2 ni saya diberi peluang untuk Sia menjadi OST drama tu. So betul lah orang cakap, oh ni lah penyanyi lagu Sia. Sedap lagu tapi tak tahu siapa penyanyi. So sambutannya amat-amat menggalakkan lah. Mereka sukalah dengan lirik dengan melodi lagu tu. Dalam masa yang sama juga dapat memperkenalkan awak lah dalam industri ni kan. Sebab saya perhatikan ramai juga di antara artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi kita yang mempunyai lagu yang best, lagu yang sedap, suara yang mantap, kadang-kadang mereka ni kurang dikenali. Tetapi apabila drama ini pun meletup, popular, dalam masa sama juga menaikkan nama awak. Adakah awak bersetuju dalam perkara ini? Betul, alhamdulillah. Salah satu platform yang besar lah bagi saya sebab semua orang sangat-sangat orang kata naklah peluang ni kan. So bila diberikan peluang tu kita rasa best dan kita memang grab lah peluang tu cepat-cepat. Grab dengan dua-dua tangan. Kita grab, betul. Saya difahamkan sebenarnya Shazrin pun dah bersama dalam industri dah hampir 18 tahun dan sejak dari 2006. Daripada kecil. Daripada kecil. Kalau kira dari kecil tu lagi lah lama kan. Jadi bila kita dengar runut bunyi OST Rindu Kasih 2 ni, ada hanya melodi gitar dan juga piano dan juga kekuatan suara awak yang menjadi jelas di sini. Takut tak bila dapat offer untuk nyanyi lagu ni? Untuk saya, kalau saya jadi penyanyi, susah nak nyanyi lagu ni. Betul. Okey, komposernya terdiri daripada Iki, Firdaus Rahmat,
dan juga Hanis yang memang saya tahu banyak sebenarnya lagu-lagu yang mereka kompos yang memang dah sampai AJL pun. So masa first time saya dapat tu, saya rasa macam, siapa komposer dia? Sebab dengar melodi dah sedap. Betul. So bila tengok komposer, wow, 3 nama besar yang hebat. Memang semua Hanis orang Rafi, kenal. Firdaus Rahmat, Iki Betul, Hugh. dengan Iki. So alhamdulillah lah, memang rasa best. Memang rasa best sangat. So dapat peluang tu bekerjasama dengan mereka dan mereka pula sangat-sangat humble. Sangat-sangat menerima saya sebagai pendatang baru lah. Dia yakin dengan vokal awak. Pagi-pagi dah tarik pagi-pagi ni. Tapi yang confirmnya lagu tu memang saya rasa memerlukan suara seperti awak lah saya rasa. Sebab memang kena, memang ngam lah. Cocok lagu tu dengan awak kan. Dan tadi awak cakap yang drama ini sebanyak menjadikan awak macam platform lah untuk awak berada dalam industri ini. Tapi ada setengah artis juga yang memerlukan sesuatu yang viral, sesuatu yang tular untuk berada di industri ini. Syazri pun salah seorang juga yang mana dia ni tular juga waktu convocation. Orang lain combo. Kau bawa cerita lama ni. Orang combo dia boleh buat macam konsert solo pula waktu ketika itu. Masa waktu tu pun dah sikit sebanyak menaikkan nama awak juga kan. Betul. Lepas tu kebetulan dengan lagu ni apa semua kan. Okey, yang terakhir sekali mungkin ada harapan tentang yalah untuk awak berada dalam industri ini kepada peminat awak, silakan. Okey, kepada peminat di luar sana dan juga pendengar-pendengar di luar sana, saya harap lagu Sia ni dapat menerima dalam hati pendengar. Dan kalau korang nak stream, ada di semua digital platform, ada di YouTube, ada di Spotify dan semua sekali. So kalau nak orang kata nak tengok update dari kita lah, dari update dari Syah, so boleh je ke Instagram, YouTube, TikTok, semua Syazrin Shahrom. Betul. Kita akan update kat situ. Layari Syazrin Shahrom, jangan lupa like, kalau tidak sia-sialah keluar anda. Dia sebenarnya sia dia sia-sia sebenarnya. So kita ambil sia saja. Bagus. Jadi peluang kita bersama bergandingan ni jangan disia-siakan juga. Saya nak tanya satu soalan kat sini. Soal cukup, Mas? Memandangkan kita nak berdiskusi dengan satu isu yang hangat kan. Nak tanya kepada Syazrin lah. Syazrin makan satu hari tu berapa kali makan nasi? Alamak. Tiba-tiba pening kan soalan ni tiba-tiba datang kan? Okey, kalau makan nasi tu 1 hari sekali lah. Kalau terlalu lapar tu 2 kali sehari. Tapi soalan tu sebab apa? Tahukah anda setiap rakyat Malaysia secara purata lah makan 80 kilogram nasi setahun. Percaya atau tidak? Tapi warga asing pula 120 kilo setahun. Kita dah buat persatuan dia. Jadi untuk awak, saya rasa awak makan 20 kilo je macam slim je kan. Setahun. Slim lah tu. Itulah okey, baik. Tadi fakta yang Nas kongsikan tadi tu kita memang tak kira lah kan. Kan yang kita tahu bahawa kita makan nasi sekali sehari ke 2 kali sehari kan. Okey, terima kasih Syazrin, dan akan dapat menaikkan lagi nama awak dan terus majulah dalam industri ini insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Sama-sama. Okey, kita berhenti pada seketika dan lepas ni seperti mana yang Nas ketika tadi kita dah bercakap tentang beras putih Malaysia Madani yang menggantikan beras putih tempatan dan juga beras putih import. Kita berdiskusi tentang isu-isu yang mungkin bermain atau berlega-lega di fikiran anda semua sebagai pengguna. Semuanya di MHI selepas ini. Ya. Okey, Malaysia hari ini kini kembali memang lain macam, lain betul, dan kami pun berada dalam keadaan yang sangat-sangat selesa untuk kita nak berdiskusi pada pagi ini. Sebab apa? Sebab saya dan juga Nas Rahman duduk di atas kerusi yang sangat-sangat selesa. Ini nampak ni kelainan di MHI pada pagi ini. Terima kasih kepada Ella Furniture. Bila duduk atas kerusi macam ni, bukan saja selesa kan, tapi gelak kita pun lain macam. Tu gelak 80-an ke gelak orang kaya? Gelak orang kaya. Oh, gelak orang kaya. Tak pasal dah. Okey, jadi seperti mana yang kita wawarkan tadi, kita nak bercakap tentang beras putih Malaysia Madani yang bakal diperkenalkan masih lagi dalam peringkat kajian dan juga diskusi, di mana harga beras selepas ini mungkin kita dapat melihat 10 kg RM30 berbanding sebelum ini RM26 untuk 10 kg. Jadi itulah harga yang sepatutnya diwar-warkan oleh pengurusi Majlis Tindakan Negara Kos Sara Hidup. Tapi nampaknya
keputusan harus diwawarkan semalam, tertunda kepada 20 Mac 2024 dan ini menggambarkan betapa pentingnya isu ini difahami oleh masyarakat. Kalau kita bacakan sikitlah di berita harian, memaparkan bahawa PM kita Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberi tempoh sehingga 20 Mac depan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta NAKOL untuk memutamatkan isu berkaitan harga padi dan beras negara. Dan seperti mana yang saya katakan di awalnya tadi tu, untuk menyimbangilah antara kita sebagai pengguna dan juga kepada pesawah-pesawah. Tepat sekali. Jadi bagaimana kita dengarkan penjelasan daripada Majlis Tindakan Negara Kos Sara Hidup sendiri tentang isu beras putih madani. Saksikan. Beras merupakan makanan ruji utama rakyat Malaysia dengan purata pemakanan nasi 80 kg setahun. Meskipun permintaan beras dalam negara adalah tinggi, namun penghasilan beras tempatan tidak mampu menanggung keseluruhan permintaan dan terpaksa diimport selebihnya dari India, Thailand, Vietnam dan Kemboja. Bagi membantu rakyat berbelanja dengan harga yang munasabah, harga siling bagi 10 kg beras tempatan telah ditetapkan pada kadar RM26. Menyedari hakikat kos sara hidup yang tinggi, kerajaan menganjurkan program jualan termurah madani, barangan basah dan kering di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tanjung Karang, Selangor seawal jam 8 pagi semalam. Program tersebut memfokuskan kepada penawaran produk makanan asas utama seperti ayam, daging, sayur-sayuran serta barang kawalan dan runcit yang dijual pada harga murah. Bukan sahaja jauh berbeza dengan harga pasaran, malah kebanyakan produk dan bahan mentah masih segar dan berkualiti. Kelihatan orang ramai tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan, termasuk mendapatkan stok beras dengan harga yang lebih jimat. Baru-baru ini, isu beras kembali menjadi topik bualan hangat selepas pengumuman yang dibuat oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Menangani Harga Makanan dan Kos Sara Hidup, Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal pada 14 Februari lalu yang mengejutkan banyak pihak. Menurut beliau, beras putih Malaysia Madani diperkenalkan sebagai kategori tunggal bagi menggantikan kategori beras putih tempatan dan import di pasaran bermula 1 Mac. Harga siling tunggal beras ditetapkan pada RM30 bagi setiap 10 kg, RM15.50 bagi 5 kg dan RM3.50 sekilogram. Ketetapan tersebut dibuat selepas mengambil kira tiada kenaikan harga beras putih selama 18 tahun dan kenaikan mendadak harga beras import susulan langkah India sebagai pengeksport beras putih utama dunia mengambil keputusan drastik untuk memberhentikan jualan beras di pasaran dunia. Namun pengumuman itu jelas bercanggah dengan kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu yang menjelaskan masih tiada sebarang keputusan yang dibuat oleh kerajaan sekaligus menimbulkan persoalan dan kekeliruan orang ramai. Tidak berdiam diri, Datuk Syed Abu Hussein tampil menjelaskan tindakannya yang dibuat bersandarkan tanggungjawab menyeluruh yang dicapai bersama kalangan pemain industri. Dalam keadaan sebelum saya buat pengumuman, dalam tempoh 6 bulan itu, daripada 1 September, bila BENAS mengumumkan kenaikan harga beras putih import kepada RM3,200. Ketika itu, harga beras import putih melambung tinggi dalam kampik 10 kilo kepada RM40 ke atas. Malangnya, dalam masa yang sama, beras putih tempatan sepatutnya berada di pasaran. Tetapi beras putih tempatan yang diaktakan, yang diperaturannya pada harga RM26 sekampik tak ada. Jadi bila saya cadangkan itu, saya nak supaya benda ini dilaksanakan dengan segera. Saya buat pengumuman ialah untuk mengejutkan semua pihak. Semua pihak supaya cepat bertindak kerana rakyat sedang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi, khususnya makanan ruji. Jadi itulah rasionalnya. Bila diletakkan pada RM30, bermakna rakyat keseluruhannya tidak lagi membeli pada harga RM40, dah kurang RM10. Pesawah, peniaga dia dah ada dia punya margin masing-masing. Kita naikkan sikit, maknanya pesawah mungkin dapat margin yang lebih sikit. Pengilang akan beli pada harga yang lebih sikit. Jadi ini adalah konsep comprehensive responsibility. I'm pushing. Sebab kalau menunggu pada 20 hari bulan, saya faham concern
yang amat beramat Perdana Menteri. Jadi kalau kita tak buat immediate 1 hari bulan ni, bermakna lambatlah. Pada saya pendekatan yang boleh buat, kuat kuasakan 1 hari bulan, the rest of agency ambil tindakan masing-masing dan laksanakan. Dia hanya keputusan saja sekarang ni. Kalau kerajaan buat keputusan sebab struktur saya dah ada semua. Saya dah bincang dengan semua stakeholder. Kerajaan umumkan, the whole industry will be adjusted. Jadi ini akan menjadi harmonikan balik dia ekosistem. Perancangan yang rapi serta kajian yang mendalam wajar dilakukan oleh kerajaan jika benar-benar mahu melaksanakan projek ini bagi mengelak daripada wujudnya lompong dan kekurangan dalam pelaksanaannya kelak. Isu yang kita harus cakap kepada sang suami di luar sana yang selalu war-warakan siapa yang beli beras kat rumah. Tahu tak berapa beras kita beli tapi tahu tak harga berapa. Jadi mengikut Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, harga ditetapkan RM2.60 untuk beras tempatan. Yang warna ungu itulah. Tapi kerana saya pun dah cuba di kedai runcit, memang susah nak cari. Memang susah lah kan pergi ke mana-mana susah nak cari kan. Tapi itulah dia. Ramai juga di antara pengguna ataupun rakyat ni kadang-kadang mereka ni tidak nak memilih beras apa sekalipun, jenis beras apa sekalipun. Yang paling penting mereka cari yang paling murah untuk mereka untuk makan hidup sisi keluarga kan. Sebab beras ni makan hari-hari kan. Okey, jadi untuk berpakaikan tentang beras putih Malaysia Madani, saya rasa antara orang yang saya rasa tak sabar-sabar lagi untuk bercakap tentang perkara ini. Memang Arif. Kita nak bersama dengan Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Pengerusi Kluster Keterjaminan Makanan Majlis Perundingan Melayu. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih datang. Alhamdulillah. Jadi Tuan Syed bersama kita tadi melihat bingkisan kita dan juga luahan hati daripada NGO, Persatuan Pengguna dan juga orang ramai di luar sana. RM2.60 dinaikkan harga RM3.50 sekilo, RM30 satu kampit 10 kilo. Jadi mungkin pendapat Tuan Syed secara amnya dahulu. Where do you stand? Silakan. Terima kasih Nas dan Fazli ya. Ya betul. I'm a very patient man. Saya ni orang yang sabar. Very patient. Sabar. Kita semua pun very sabar. Karena yang ini bukannya, this is a very serious issue sebenarnya. But we've been patient lama dah. This issue has been going on for 18 years. Lama sangat. You know, bukannya overdue. Government punya decision ni, tapi about time lah to do it now. And I think with this new government ni, PMX is doing the right thing to make sure everybody goes to the drawing board and come back, buat benda ni balik. 20th March I think is we were expecting hari Jumaat itu dah ada decision, tapi since he wants everybody to go back, but I think 20th March ni you'll have some very good decisions made by the government. Personally, that's my feeling lah ya. The other thing is bila tadi kita duk tengok pengurusi Nakol dan juga Menteri Pertanian tu, you know, I think sama pun they are both right. In terms of governance, memanglah Kementerian Pertanian yang decide. Through Akta 522 tu, harga, stockpile, you know, policy, penguatkuasaan semua bawah kementerian, bukan bawah Nakol. Tapi pengurusi Nakol is also right. Bila dia libat urus dengan the whole industry itu, I think he has done something good. And he's jolted. Dia kata tadi, dia pun sebut tadi mengejut. Saya pun paksa buat benda ni mengejut. Dia kata kalau kita pun terkejut. Sebab nak atasi kos sara hidup ni, dia kena lakukan dengan pantas. Betul. Because that, I think he's looking at the whole basket. Not just rice. Kadang kita ni distracted. Distracted. Tengok beras. Kita forget beras pun ada padi. You have to come from padi kan. Don't forget the farmers. And the rice millers and the wholesale. Tapi kita pun ada ayam, ikan, sayur. These are all major grocery item kan. I make it a point myself to go and buy groceries now. 3 years ago dah start macam COVID tu kan. Nak tahu harga. But I think harga ayam, harga ikan is more volatile than padi. Sebenarnya, and padi ni dia punya increase yang kita tengok tu walaupun nampak macam dahsyat kan, but it's actually, saya pergi 5 hypermarket in the last 5 months tak jumpa pun beras tempatan ni. Beras tempatan kita tak ada pun. Ya adalah, you know, Pharma Mix, dia punya Agro Madani tu, you find ada. Kadang PKPS buat Selangor. Sangat kurang. Tapi sangat kurang.
Kita pergi dah habis. Kadang dah hypermarket kita pergi pun dia ada dia orang hantar 100 kampit habis. Bila kita pergi memang tak ada lah. Ada tapi it's not serving everybody lah. Jadi saya nak tanya, adakah ni bermakna beras ungu yang label ungu tu dan juga beras label biru muda ni dah tak ada lagi lah, maknanya dia tak campur lagi beras tempatan dengan beras import. Adakah ini benar? Honestly lah, this practice ni saya rasa lah, in my case, it's all about profitability and feasibility of the industry. Kan? June 16 last year, I remember that one. Very important date to me also. But I remember that date. There was a letter signed by the Ketua Pengarah Kawaslia. Harga rice mill berapa, harga wholesale berapa, harga retail berapa. Honestly, that prices don't apply now. Dah tak boleh pakai. RM2,250 harga rice mill kepada wholesale. Wholesale kepada retail is 2540. Mana dapat? No, the rice millers are buying from the farmers at 1,006, 1,007, 1,008, that range. Kalau you convert pun, tukar pun, at the end of the day dah harga dah sampai dekat retail pun, the wholesaler yang nak pack ni pun is already about 3,002. Dah sama dengan harga import. RM3.20 sekilo lah begitu. So when bila dia buat sales price tu at retail, you're looking at 36 to 39 already. Okay, itulah costing dia ya, kalau kita cakap pasal import. Campur. Mix it up. Okay. So bila kita pergi, honestly, kita pun dapat test. I think if you go back, you look at beras tempatan, beras import. Tengok, you cannot find the difference. The only thing you can see is broken rice punya content. 5 ke 10% ke 15%, you can roughly gauge berapa banyak kan. Tapi siapa But nak beli there's no difference. I will say many times, there's no difference. You look at it, bila masak pun sama je. At the end of the day. Benda ni dah normal. That is one of the reasons why this was taken into consideration when beras putih Madani was bukan first time. Dulu ada beras nasional. 2014 itulah, you know, we had 2011 2014 ada beras nasional they want to introduce. Tapi kali ini kita nak buat beras Madani. Kalau if you cannot tell the difference, tak boleh nampak perbezaan beras tempatan dengan beras import pun. Dia dah homogeneous kan. Homogeneity dah ada dalam tu. Dan quality. Why do you want to have different labels? Mungkin Labelling Act jatuh bawah KPDN lah. But the rest comes under, you know, pricing semua bawah Kementerian Pertanian. But if there's no difference, buat satu je lah. Then if you want to go on pricing differential, tu maybe you go the 5%, 10%, 15%. Itu je lah. 5 hingga 15%. Yes, okay, and I think kita pun dah normal. Harga beras ni dah normal daripada kita. I think you pun beli harga sama kan. Tapi masyarakat ni ada yang kata normal. Tapi kalau kita cakap dengan semua penonton-penonton kita dari setiap lapisan ekonomi, mungkin small price hike can make a big difference. Betul lah. Tapi itulah dia. Tanya dari segi sekarang kewajarannya kerajaan sekarang ni, waktu sekarang ni, kita tahu sekarang ni semua orang duk bercakap tentang kos hidup, nilai mata wang dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama juga kerajaan sekarang ni nak memperkenalkan dengan harga yang lain ni. Adakah ianya sikit sebanyak mengganggu-gugat, memberi bebanan kepada rakyat? Dalam masa sama juga kita tahu bahawa golongan pesawat ni pun dia nak naikkan juga dia punya pendapatan. Yang ni highly regulated industry. Highly subsidized industry. Tak banyak ruang nak. Tapi kalau if you cannot make money, pesawat tak boleh buat duit, wholesalers and retailers and the rice millers tak boleh buat. Jadi industry will collapse. Dan kalau nak bergantung kepada subsidi juga, memang what do you want? You nak food security or you want price security? Affordability or availability? Yang mana satu? Which is also part of the definition of food security worldwide. And this industry is not local. This industry is global. Jadi kalau kita cerita tentang subsidi, kalau kita nak tengok tentang kebajikan semua stakeholder atau pemegang taruh throughout the supply chain, kalau kita lihat kepada petani-petani kita 1,600 seperti Tuan katakan sebentar tadi, mungkin subsidi kita 210 juta setahun untuk beras dalam tahun 2022 begitu. Jadi dalam tambahlah 500 sikit, dah dapat dah 2,100. Adakah ini
masih tidak cukup untuk petani-petani kita? No, even at 1,600, 1,700 pun, the farmers, their income every month is about 600, 700. Most of them are part-time. Kalau kira kos dengan baja dan sebagainya, It's all subsidized. semuanya disubsidikan juga. The subsidies help the farmers a lot. Tak, kita kena bear in mind, rice ni kita very thin, dia punya trading worldwide ni tak banyak. You produce a lot of rice tapi yang traded worldwide ni tak banyak. Okay. So everybody nak fight Semua for the same. tengah pegang stok mereka sendiri. So no, it's thinly traded. You have to fight in the market for your, kena dapat supply tu kena fight. And Bernas pun is in the market to fight nak dapat kita punya jaminan beras kan. Tapi but I think with the new gelombang ni, Kementerian Pertanian punya gelombang yang ada 12 inisiatif ni, kena implement lah. They have to implement. Cakap serupa bikin lah. Political will lah. Political will to do it lah. Finally it has to be done lah. With this new government, I think they have to do it lah. Okay. Alright. Dia kata benih baru. Benih baru ni dah 3 years ago Indonesia dah buat dah. You can plant 3 times a year. Harvest. 6 years. 6 musim dalam 2 tahun. Not 5. 6. Jadi kita haruskan rakyat Malaysia ni, dan Fazli dengan saya hadapi hakikat bahawa price dia akan naik lah. Kan? Kita harapkanlah. Kita harapkanlah untuk petani-petani kita. I really want to say this before I go. You have to weigh consumers ke farmers. At this moment, with the conditions that you have worldwide, globally, lah, not just rice, semua. You have to weigh in the farmers with a bit more weightage. Kita kena jaga farmers kita rather than the consumer. Kalau tidak, we don't have. Saya nak dengar Tuan Syed punya komen. Ini daripada Nakul. Dia punya antara show yang telah pun dibentangkan untuk nak menangani polemik inilah. Antaranya adalah penggunaan stok penimbal beras negara yang ketika ini melebihi 290,000 tan, nak membantu nak menstabilkan harga dan juga untuk nak dapatkan bekalan beras putih tempatan ini. Dan walaupun kita lihat untuk show ini digunakan waktu kecemasan sahaja. Jadi super beritahu bahawa terdapat kewajaran kerajaan untuk nak mempertimbangkan cara itu. Dengan Tuan? It's supply and demand. Question is supply and demand. You increase, you release the stockpile. Of course, the supply will be a lot in the market. And then you of course you can maintain supply and demand. Supply banyak, demand turun. But you must bear in mind, demand is not going down, demand is always going up. And supply is that much only kita ada. Every year demand is increasing, supply tak cukup. Worldwide sama. Jadi apa yang kita nampak di sini daripada sudut pandangan kerajaan Madani, daripada kita gunakan duit kita untuk subsidi dan juga untuk beli beras daripada orang lain untuk beri makan kepada rakyat kita sendiri, apa kata kita gunakan duit itu untuk kita perkasakan petani-petani kita, untuk kita keluarkan beras yang cukup untuk negara kita. Setakat ini hanya 60%. 6 daripada 10 rakyat Malaysia saja yang dapat merasai beras tempatan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Syed Zikri, Syed Hassan Shahabuddin. Teruskan usaha untuk kita caknakan isu. Thank you very much, Tuan Syed. Okey, Tuan Syed, terima kasih banyak. Okey, jadi kita sama-sama nantikan pengumuman yang akan dibuat daripada pihak kerajaan sendiri kan untuk pelaksanaan, untuk kita nak memperkenalkan beras putih Madani ini bagi menggantikan beras putih tempatan dan juga beras import. Untuk kesejahteraan, apa kata kita bersedia untuk ikat perut, insya-Allah. RM30 itu untuk kesejahteraan setiap lapisan ekonomi kita. Ya, betul. Okey, kita berhenti pada seketika dan lepas ini kita nak bercakap pula tentang satu perkara ini, iaitu kita nak memperkasakan Bumiputera, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Jadi anda jangan ke mana-mana. Malaysia hari ini kini kembali seperti mana yang saya wawarkan sebentar tadi. Kita nak bercakap tentang Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang bakal diadakan pada 29 Februari sehingga 2 Mac ini di PICC Putrajaya. Untuk itu kita terus saja saya nak kenalkan kepada anda di sebelah kiri saya. Kita bersama dengan Datuk Seri Ramlan Datuk Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ya, dan di ujung sana kita bersama dengan Datuk Seri Azhar Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA. Okey, jadi soalan pertama ni saya nak ajukan kepada Datuk Seri Ramlan terlebih dahulu ya untuk bercakap tentang kongres ini yang bakal berlangsung 29 Februari sehingga 2 Mac ini, dan boleh Datuk Seri terangkan tentang matlamat kewujudan KAB 2024 ini dan difahamkan ianya kali ini mempunyai kluster ataupun kumpulan yang disifatkan berfokus. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MHI yang menjemput kami pada pagi ini. InsyaAllah Kongres Ekonomi Bumiputera yang ke-10 ini akan diadakan daripada 29 sehingga 2 bulan Mac ya di PICC Putrajaya yang Fazli sebutkan tadi. Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama telah diadakan pada tahun 1965
dan pada masa tersebut telah wujud beberapa entiti yang bertanggungjawab dalam mengambil kira kebajikan ataupun membina ekonomi Bumiputera. Dan masa terus berlalu dengan amat pantas dan pada masa kini keadaan telah pun benar-benar berubah. Jadi persekitaran yang berubah ini juga mendorong kerajaan untuk melihat balik pelbagai dasar dan polisi berkaitan dengan ekonomi Bumiputera. Lantaran itu, Kongres pada kali ini amat signifikan untuk kita melihat balik peranan dan tanggungjawab kerajaan dalam membina ekonomi menambah baik dan mengangkat darjat ekonomi Bumiputera. Dan kerana itu, kerajaan telah dalam Kongres kali ini kita telah membentuk sebanyak 10 kluster seperti yang Cik Fazli disebut tadi, di mana antaranya melibatkan modal insan, pemeriksaan desa, orang asli, teknologi baru dan sebagainya. Semua aspek yang berkaitan dengan ekonomi Bumiputera. Tapi apa yang menarik pada kali ini, selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan mengangkat keadaan ekonomi Bumiputera, malah kita juga memfokuskan kepada perkara yang bukan ekonomi sifatnya. Maknanya beyond ekonomi. Di mana insya-Allah melalui kongres ini kita akan mengangkat agenda Bumiputera dalam kluster, dalam sektor-sektor yang baru. Yang sebelum ini bukan menjadi keutamaan kerajaan. Seperti contohnya teknologi baru, AI, Internet of Things dan sebagainya. Perkara-perkara ini merupakan perkara baru yang perlu dilihat semula. Kita tidak lagi mahu melihat ke belakang, kita akan terus ke depan dan kongres pada kali ini akan bersifat futuristik. Di mana ufuk yang kita ambil kira sekurang-kurangnya 30 tahun daripada sekarang. Dan insya-Allah melalui dasar-dasar baru yang akan kita bentuk melalui kongres ini, kita akan dapat mewujudkan kumpulan Bumiputera, Melayu dan sebagainya yang betul-betul dapat bersaing. Bukan setakat dalam negara, malah kita nak ia pergi jauh beyond dalam negara, malah ia akan pergi sampai ke peringkat persada antarabangsa. Dan ianya akan kekal relevan sehingga 30 tahun akan datang nanti. Sekurang-kurangnya lah. Okey, Datuk Seri Razak, kita lihat keberhasilan untuk KAB 2024 ni bukan retorik semata-mata ya. Dan pandangan Datuk Seri Zahar pula tentang selaku Ketua Pengarah MARA, sebab kita tahu bahawa KAB pertama diperkenalkan pada tahun 1965. Okey, dan ianya sikit sebanyak berjaya untuk nak mengangkat nama MARA waktu ketika itu. Jadi mungkin Datuk Seri boleh lihat ya bagaimanakah MARA ni dilihat sebagai segala-galanya untuk Bumiputera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fazli. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya nak betulkan sikitlah. Jadi Kongres Ekonomi Bumiputera ni bukan semata-mata mengangkat nama MARA sebenarnya. Selepas daripada kongres tu, post kongres tersebut ada agensi-agensi lain yang wujud daripada kongres tu. Dan MARA salah satu daripada nama agensi yang timbul ataupun dihasilkan daripada kongres tu. Kita tengok kenapa nama MARA diangkat pada ketika itu. Kalau kita lihat, dia ada dua faktor yang kita perlu lihat pada ketika itu. Pertama sekali kita tengok pada asal kewujudan RAIDA pada ketika itu, yang di bawah kita kata Federal Legislative Council, Majlis Perundangan Persekutuan yang menjaga RAIDA pada ketika itu. Dan kita tengok fokus RAIDA pada ketika itu lebih kepada melaksanakan projek infrastruktur seperti jalan kampung, balai raya, malah tandas pun pada ketika itu RAIDA berperanan. Jadi skop tugas RAIDA pada ketika itu agak terhad. Dan faktor kedua ialah berkaitan dengan desakan daripada golongan majoriti. Maksud saya golongan Bumiputera pada ketika itu, wujud rasa tidak puas diri di mana tidak kesamarataan dari segi agihan ekonomi pada ketika itu. Maka hasil daripada kedua-dua faktor tadilah, maka wujudlah Kongres Ekonomi Bumiputera, dan dalam masa yang sama maka terlahirlah MARA. Dan saya tak nafikan bahawa melalui Kongres Ekonomi itu maka nama MARA itu tidak lain tak bukan menjadi bualan ataupun menjadi satu agensi yang menjadi harapan pada kaum Bumiputera. Dan peranan MARA dari dulu, kini dan sekarang ini kita telah pun memperkasakan di masa ke semasa. Kalau kita lihat pendekatan MARA sekarang ini, kita berfokus kepada 3 pendekatan ataupun gagasan, iaitu pertama kita memberi fokus kepada pertama sekali penyertaan. Yang kedua kita memberi fokus kepada pemilikan, dan terakhir sekali kita memberi fokus kepada penguasaan. Kalau kita lihat sepanjang penubuhan MARA selama lebih kurang dalam hampir 6 dekad,
bila kita sebut pasal penyertaan tu, kita tak nafikan bahawa peranan MARA pertama lagi dalam bidang pendidikan. Orang semua kenal MARA. Pertama sekali bila sebut pasal Malaysia, orang kenal pasal MARA. Jadi kita tak boleh, MARA tak puas hati dengan penyertaan. Maksudnya kita lahirkan jurutera, kita lahirkan doktor, tetapi kita nak pergi beyond that. Maksudnya bukan setakat dia turut serta dalam bidang kejuruteraan, jadi engineer, dia jadi doktor, tapi kita nak supaya, sebagai contoh, seorang doktor dia akan memiliki klinik sendiri. Tapi selepas pada memiliki klinik, apa dia nak lagi? Maksudnya bukan setakat memiliki klinik, tapi dia mesti menguasai dalam bidang. Itu jawapan saya untuk setakat itu. Dan ia bukannya satu retorik, tapi kita percaya bahawa kerajaan bersungguh-sungguh untuk pastikan kali ini Kongres Ekonomi Bumi-Putera pada kali ini kita akan hasilkan resolusi yang boleh memberi manfaat pada kaum Bumi-Putera. Itu saja. Yalah, waktu ketika itu MARA dilihat segala-galanya untuk Ibu Putera waktu ketika itu. Okey, nak kembali kepada Datuk Seri KSU, berbalik kepada KAB 2024 ini, sudah pastinya akan ada perbezaan lah setiap kali penganjuran. Jadi apakah ekspektasi Datuk Seri KSU tentang pelaksanaan bagi tahun ini, Datuk Seri? Kongres pada kali ini kita harap dia lebih bersifat holistik dan inklusif, mengambil kira semua lapisan masyarakat kan? Dan juga merentas sempadan geografi. Dan apa yang unik pada Kongres Ekonomi Bumi-Putera pada kali ini adalah dari segi penganjurannya. Di mana kalau kita tengok daripada kluster yang telah kita bentuk, dia termasuk melibatkan Bumi-Putera Sabah, Bumi-Putera Sarawak, orang asli dan sebagainya. Dan kita harap melalui kongres ini kita akan dapat membantu kerajaan menetapkan hala tuju dan pendekatan baru dalam kita mengangkat agenda ekonomi Bumi-Putera yang adil, sama dan inklusif. Dan seperti saya sebut tadi, inklusiviti yang kita cuba wujudkan pada kali ini adalah kita juga melibatkan kaum bukan Bumi-Putera. Kita menjemput juga panel-panel yang terlibat dalam forum dan sebagainya melibatkan pihak-pihak bukan Bumi-Putera. Kita juga nak mendengar, nak mendapatkan pandangan daripada semua pihak. Kita tak nak dia terlalu terangkum dalam Bumi-Putera atau Melayu semata-mata. Dan satu lagi dari segi kaedah kita melaksanakan kongres ini, di mana kita telah melaksanakan ratusan sesi libat urus dengan pelbagai pihak di setiap lapisan masyarakat. Kita turun ke kedua bandar, kita turun ke universiti dan sebagainya. Dan daripada situ nanti kita harap kita boleh garap sebanyak mungkin input, sebanyak mungkin maklumat untuk kita adunkan dan kita cerakinkan untuk menjadi resolusi dasar baru ke arah memperkasakan agenda Bumi-Putera ini. Dan kaedah sesi libat urus ini berterusan, saya ingat ratusan sesi telah kita buat. Dan insya-Allah pada hari kongres nanti kita juga akan, semasa pembentangan daripada setiap keluar kluster nanti, juga kita akan buka lagi pandangan-pandangan lain. Mungkin kita akan dapatkan lagi pandangan yang sebelum ini kita tak perolehi semasa sesi libat urus. Dan kalau kita mengambil kira kepada tema Kongres Ekonomi pada kali ini, iaitu positif, progresif dan inovatif, dan kita amat berharap agar agenda Bumi-Putera yang kita angkat ini betul-betul akan dapat membina satu agenda ekonomi Bumi-Putera yang betul-betul mampan, kalis masa. Kita tak mau lagi dasar-dasar yang bersifat semasa. Kita nak dia boleh bersifat futuristik dan akhirnya boleh kita harapkan untuk menjadi satu dasar yang betul-betul mengangkat dan melindungi agenda Bumi-Putera yang kita akan wujudkan selepas ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okey, kita ada lebih kurang dalam 2 minit setengah saja lagi ni. Soalan terakhir saya nak ditujukan kepada Datuk Seri Azhar. Bagaimana Datuk Seri melihat penglibatan MARA yang boleh menjadi penggerak proaktif dalam nak menjayakan pasca KAB 2024 penganjuran pada kali ini, sekaligus nak meneruskan agenda pemekasaan ekonomi Bumi-Putera? Ya, terima kasih Fazli. Pertama sekali saya mengambil kesempatan pada kali ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kepercayaan kepada MARA untuk turut serta menjadi sekretariat dalam program kongres kali ini, di samping Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Desa dan Wilayah. Dan kita mendapati bahawa walaupun kongres ini akan berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac nanti, tapi sepanjang SLU tu kita dapat banyak
resolusi dan juga pandangan-pandangan daripada para peserta. Maksudnya MARA walaupun dia terlibat secara langsung dalam 2 sekretariat saja, dalam 2 kluster saja, tapi kita mengangkat wakil kita dalam semua kluster. Dan kita mendapat input-input tersebut dan kita sebahagian daripada input-input tu kita dah rangka strategi kita. Dan apatah lagi apabila selepas daripada Kongres Ekonomi Bumiputera ini berlangsung, insya-Allah segala cadangan resolusi yang akan dibangkitkan nanti kita akan jadikan sebagai panduan kepada kita untuk kita laksanakan inisiatif baru kita untuk pastikan para kaum Bumiputera mendapat manfaat daripada program-program hasil daripada resolusi yang akan dibentang kepada Kongres kali ini. Jadi insya-Allah kali ini MARA diwujudkan 59 dalam kongres yang awal, tapi dalam kongres yang ke-10 ni MARA juga terlibat. Dan saya harapkan bahawa peranan MARA akan lebih besar lagi untuk melaksanakan apa juga resolusi daripada kongres kali ini. Terima kasih. Baik, insya-Allah sama-sama lah kita untuk menjanjikan KAB 2024 ni yang bakal diadakan 29 Februari sehingga 2 Mac ini di PICC Putrajaya. Jadi kita harapkan bahawa KAB 2024 ni dapat memperkasakan ekonomi Bumiputera supaya menjadi sebuah komuniti yang madani, maju, terampil dan juga terangkum, ya. Jadi mereka yang berada di luar sana boleh sama-sama untuk menyertai program ini, Dato' Seri? Kita jemput seramai mungkin untuk hadir. Cuma tempat di PICC itu agak terhad, ya. Kita dalam satu masa mungkin boleh menempatkan dalam 3,000 peserta. Tapi insya-Allah kita jemput sebab sesi ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan mungkin ada ruang-ruang yang kita boleh bergilir dan sebagainya. So kita jemput semua untuk hadir bersama. Boleh nanti kita menjanjikan KAB 2024. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dato' Seri Ramlan Dato' Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Terima kasih juga diucapkan kepada Dato' Seri Azhar Abdul Maraf, Ketua Pengarah MARA. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dan juga Nas di MHI. Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan kepada anda yang baru saja di depan kaca TV ataupun di depan peranti-peranti anda. Apa kelainannya di sini? Oh, kerusinya pun lain juga, ya. Tapi sementara itu, kepada anda yang baru saja bersama kami, kita saksikan satu bingkisan tentang hak pendidikan yang dibawakan oleh Yayasan Maghfirah. Saksikan. Assalamualaikum ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sedang menonton. Saya, Ustaz Dr. Muhammad Erfino Johari, Duta Raikan Ramadan Yayasan Maghfirah, ingin mengajak kita semua untuk mengambil peluang dalam bulan Sya'ban ini. Nabi SAW bersabda, maksudnya itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Riwayat An-Nasa'i, kitab puasa, bab puasa Nabi SAW, hadis bernombor 2317. Antara hikmah kita diminta untuk banyak berpuasa pada bulan ini adalah kerana pada bulan ini amalan tahunan kita diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita dituntut untuk sentiasa memperbanyakkan amalan soleh serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, saya ingin mengajak ibu-ibu dan ayah-ayah untuk bersama dengan Yayasan Maghfirah membangunkan sebuah hub pendidikan. Untuk pengetahuan para penonton, YM sedang dalam usaha membangunkan sebuah hub pendidikan di Lengging Negeri Sembilan. YM ingin membangunkan hub pendidikan ini di atas sebuah tanah seluas 15 ekar. Di dalam hub pendidikan ini akan dibangunkan Maghfirah International Leadership Boarding School, iaitu sebuah sekolah menengah berasrama penuh. Selain itu, sekolah rendah Islam Integrasi Maghfirah untuk sekolah rendah akan dibangunkan juga di atas tanah seluas 15 ekar ini. Antara kemudahan lain yang akan dibangunkan ialah balapan kuda, padang memanah, kolam bertaraf Olimpik, dewan majlis, taman rekreasi dan prasarana ilmu untuk kegunaan masyarakat. Pada masa ini, sebuah Mahat Tahfiz telah pun beroperasi. Mahat Tahfiz Al-Maghfirah atau MATAM telah beroperasi bermula tahun lepas. Silibus yang menawarkan
Pendidikan akademik dan tahfiz ini bertujuan melahirkan para pelajar yang seimbang dunia dan akhirat. Bukan itu sahaja, para pelajar didedahkan dengan ilmu memanah, berenang, berkuda dan bersilat sebagai asas mempertahankan diri. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat lebih lanjut perkembangan projek hub pendidikan ini, boleh layari sedekahym.my. Ingat, selagi peluang untuk kita beramal terbuka luas, rebutlah ia sebelum peluang ini tertutup. Okey, itu dia Yayasan Maghfirah tadi itu. Jadi kita sama-sama untuk kita melakukan amal kita, untuk kita infakkan wang kita tu. Maklumlah dah semakin hampir kepada bulan Ramadan juga. Jadi bulan Syaban ni kita mulakan pelan-pelan kayu untuk sampai ke sana. Hari 16 Syaban kurang 2 minggu lagi tau kita nak berpuasa masuk Ramadan. Panik. Ada rasa panik sikit ni, bersedia ataupun tidak. Jadi kepada penonton di luar sana, sukacita kami maklumkan bahawa titah sulung Sultan Ibrahim Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bakal menjadi tumpuan di istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15 pada hari ini 26 Februari akan bersiaran secara langsung pada pukul 10 pagi. Ini istiadat pembukaan Penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 2024. Pertama kali titah Sultan Ibrahim ni. Betul. Orang Johor kan? Orang Johor. Johor bangga. Bangga sikitlah. Ada bangga sikit. Bangsa Johor. Alhamdulillah. Okay. Memang ceria setiap kali saya bersama dengan Fazli Fuad. Okey, baik, sama-sama kita lihat nanti ya. Okey, besok kita nak bercakap tentang satu lagi topik kesihatan iaitu penyakit thyroid. Bukan saja kata kebengkakan di kelenjar-kelenjar di sekitar leher dan juga ketiak, tapi akan membawa perubahan secara mental juga. Jadi kepada anda yang menghidap penyakit thyroid atau mungkin ada yang tersayang yang menghidapi penyakit ini, saksikan kita besok. Kita tak nak ada sel-sel pertubuhan thyroid lah kan dekat dalam kita punya leher ni. Tapi esoklah kita nak bercakap tentang perkara ini. Takutlah di antara kita ni macam tak sedar kan, macam ingat benda biasa kan. Betul. Tapi ia merupakan kanser yang harus kita rawatlah nanti. Takut pula bila Encik Fazli pula cakap kita macam tu kan. Jadi kita caknakan isu ini esok bersama-sama dengan kalau tak salah saya, siapa yang bersiaran? Daya Bakar bersama kita. Okey. Alhamdulillah. Baik. Okey, kita nak berhenti pada seketika. Bukan seketika, dah terus berehat dah ni. Betul. Besok kembali lagi. Memecai 9.30 pagi di TV3 dan terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami daripada pukul 9.30 pagi tadi. Jangan marah Fazli Fuad bila dia bersama saya masa berlalu begitu pantas begitu. Kejap dia kan. Okey, terima kasih juga Ella Furniture. Yang menjadikan kita set MHI dihiasi oleh Ella Furniture pada hari ini dan juga hari ini yang mendatang insya-Allah. Lebih ceria set kita MHI. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bye bye. Temani aku yang lemah, tiada